A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha al ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu setelah sekitar dalam setelah 2 minggu kita tak dapat bertemu. Minggu lepas tak ada, minggu sebelumnya ada. Mai kita sepatutnya bertemu minggu lepas lagi, tapi kebetulannya saya tidak, kalau tak silapnya tak sihat minggu lepas. Ala kulli hal, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di dalam meneliti kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, yang mana kitab ini merupakan huraian kepada Syarhul Jalalil Mahalli, yang merupakan huraian kepada Matnul Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita lakukan di dalam usaha untuk mendalami kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman terhadap apa yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki menerusi kitab beliau yang dipanggil Qurratul Ain biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 2 minggu lepas alhamdulillah kita telah meneliti definisi bagi an-naskhu, iaitu sebagaimana yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli dan diubah suai oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. An-naskhu adalah raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Mungkin saya boleh kongsikan definisi ini bahagian komen sebentar tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Saya nak kongsikan definisi an-naskhu kerana kita akan meneliti beberapa perbahasan berkenaan dengan definisi ini. Sebentar. Okey. An-naskhu huwa. Okey. Bagi yang ingin memiliki kitab ini boleh dapatkan di kedai Ruak Jawi. Boleh beli secara online dan akan dihantar ke rumah masing-masing. Dan bagi yang tidak memiliki, insya-Allah kita boleh terus pengajian kita, dan saya akan sertakan di bahagian komen beberapa kenyataan untuk membantu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menelitinya biiznillah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya bahagian komen. Alhamdulillah. Sebentar ya. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, definisi an-naskhu yang telah didatangkan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki adalah raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar laulahu lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu.
Pengangkatan satu hukum yang telah sabit dengan firman Allah ataupun sabdaan Nabi yang terdahulu. Maksudnya ada satu hukum yang telah sabit berdasarkan firman Allah atau sabdaan Nabi yang terdahulu. Lalu hukum itu telah diangkat dengan sebab datangnya bi khitabin akhar, dengan adanya firman Allah ataupun sabdaan Nabi yang lain. Ini yang terbaharu. Laulahu, kalaulah tidak kerana firman Allah ataupun sabdaan Nabi yang terbaharu itu, nescaya lakana sabitan, ay lakana al-hukmu sabitan. Nescaya hukum yang telah sabit dengan dalil yang terdahulu itu akan terus berperanan ma'atarakhihi anhu. Tetapi disebabkan sudah ada dalil yang terbaharu, maka hukum yang lama sudah tidak lagi dapat diamalkan. Kemudian disebut ma'atarakhihi anhu, bersama-sama dengan keterlewatan, maknanya kelewatan dalil yang terbaharu daripada dalil yang lama. Maknanya berlaku senggang waktu di antara dalil yang lama dengan dalil yang baharu. Ini adalah definisi bagi an-naskhu yang didatangkan di dalam kitab. Sekarang kita akan meneliti, para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan beberapa teks yang didatangkan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah Subhanahu Wa Taala, yang akan kita perhatikan satu persatu insya-Allah. Saya rasa mungkin elok juga saya copy sekejap. Kebetulannya saya dah cek dari segi manuskripnya. Mungkin saya boleh datangkan kepada tuan-tuan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagi yang tidak memiliki kitab, boleh tengok di bahagian komen. Saya datangkan sebentar. Sementara tu saya nak padam-padamkan, kadang-kadang nota kaki apa semua dia tak keluarlah di apa. Sebentar ya. Okey. Saya akan datangkan di bahagian komen untuk kita dapat membacanya, walaupun mungkin tuan-tuan tidak memiliki kitab, tapi moga-moga membantu untuk pembacaan pada hari ini. Okay, saya datangkan sikit-sikit dulu lah supaya tidak mengambil masa. Kita datangkan sikit-sikit dulu. Baik, seterusnya kita akan meneliti teks ini terdahulu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang Imam Al-Mahalli, yang akhirnya ucapan Imam Al-Mahalli digubal dan diubah oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki, akan menjelaskan kepada kita apakah perincian yang dapat kita fahami daripada definisi an-naskhu yang terdahulu. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata beliau, faqawluna raf'ul hukmi yashmalu an-naskha wa ghairahu kama taqaddama bayanuhu. Ucapan kami dalam definisi an-naskhu, maknanya ucapan kami yang berbunyi raf'ul hukmi, sebab dalam definisi an-naskhu adalah raf'ul hukmi sabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar laulahu lakana sabitan ma'atarakhihi anhu. Jadi definisi an-naskhu itu begitu teliti kerana setiap ayat yang digunakan itu sangat berperanan. Lalu kata beliau, ucapan kami yang berbunyi raf'ul hukmi di dalam definisi an-naskhu itu mengandungi an-naskhu dan selain daripada an-naskhu, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Maknanya sebarang pengangkatan hukum akan termasuk di dalam definisi raf'ul hukmi, tetapi nanti akan dikeluarkan selain daripada an-naskhu bagi definisi ini. Kerana dalam definisi ini disebut peringkat awalnya raf'ul hukmi. Kalau disebut raf'ul hukmi semata-mata dan berhenti, maknanya definisi ini akan dianggap sebagai definisi yang tidak sempurna kerana turut memasukkan benda yang tidak termasuk di dalam yang bukan an-naskhu di dalam definisi an-naskhu. Sedangkan definisi an-naskhu adalah hanya untuk menjelaskan apakah dia an-naskhu dengan mengeluarkan segala benda yang tidak termasuk dalam an-naskhu. Macam kalau kita tengok dalam definisi al-insan, disebut al-insan huwa al-hayawanun natiq. Manusia adalah al-hayawan, iaitu benda hidup,
benda yang mempunyai roh maksudnya an-natiq, yang mampu untuk berbicara. Asal kalimah an-natiq tu maksudnya mampu berbicara, tapi yang dimaksudkan dengan an-natiq dalam definisi al-insan adalah al-mufakkir. Maksudnya manusia, benda hidup yang mempunyai roh yang mampu untuk berfikir. Jadi kalaulah seseorang itu ketika kita tanya dia, apakah definisi bagi manusia? Dia kata al-insan huwal hayawan. Manusia adalah benda hidup yang mempunyai roh. Itu sahaja. Maka kita kata definisi ini tidak tepat, tidak betul, kerana definisi ini akan memasukkan segala benda hidup yang mempunyai roh yang bukan daripada kumpulan manusia, iaitu contohnya ikan, ayam, kucing. Semua itu adalah benda hidup yang mempunyai roh. Maknanya dia akan dianggap manusia sedangkan dia bukan manusia. Maka definisi ini tidak mani', definisi ini tidak menghalang kemasukan benda-benda lain dalam definisi. Sedangkan yang diinginkan dalam satu definisi adalah kita datangkan satu definisi yang hanya akan dibicarakan hanyalah benda yang ingin ditakrifkan sahaja, bukan termasuk juga benda-benda yang tidak sepatutnya. Lalu kata Imam Al-Hattab, faqauluna raf'ul hukmi yashmalu naskha wa ghairahu. Ucapan kami pada definisi an-naskhu pada peringkat awal, iaitu kalimah raf'ul hukmi, ini akan mengandungi an-naskhu dan selain daripada an-naskh, sebagaimana yang akan jelas penerangannya sebentar nanti. Maksudnya kata beliau, ini adalah awal definisi, tetapi akan datang selepas ini tambahan definisi yang akan mengeluarkan selain daripada an-naskhu. Kemudian kata beliau lagi, wa qauluna ats-tsabiti bi khitabin. Maksudnya an-naskhu huwa raf'ul hukmi tsabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar. Raf'ul hukmi tsabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar. Setelah didatangkan apa maksud raf'ul hukmi, maknanya kalimah raf'ul hukmi akan mengandungi segala pengangkatan hukum. Maknanya segala yang menyatakan bahawa hukum sudah tidak boleh lagi berlaku, itu akan termasuk dalam petikan yang berbunyi raf'ul hukmi, termasuklah an-naskhu dan bukan an-naskhu. Tapi dalam masa yang sama, definisi ini adalah untuk menjelaskan apa dia an-naskhu, maka akan didatangkan beberapa perincian yang akan mengecilkan skop an-naskhu, akan mengecilkan mengecilkan definisi ini. Lalu akhirnya yang hanya akan dinyatakan dalam definisi ini adalah semata-mata an-naskhu, manakala selain pada an-naskhu akan dikeluarkan daripada definisi. Kata beliau, ucapan kami yang berbunyi as-tsabiti bi khitabin, raf'ul hukmi as-tsabiti bi khitabin. Kata beliau, ini adalah faslun yakhruju bihi raf'ul hukmi tsabiti bil bara'atil asliyah, ay adami taklifi bi syai' fa innahu laysa binaskhin. Okey, ucapan kami yang berbunyi as-tsabiti bi khitab, raf'ul hukmi as-tsabiti bi khitabin, pengangkatan satu hukum yang hukum itu telah sabit. As-tsabiti bi khitab maknanya hukum itu telah pun sabit dengan khitab, dengan wahyu ataupun dengan sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi petikan yang berbunyi hukum yang diangkat itu telah sabit sebelumnya dengan dalil berunsur wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada firman Allah atau sabdaan Nabi. Kata Imam Al-Hattab, ini adalah satu fasal ataupun satu ikatan yang akan terkeluar disebabkan dia, yakhruju bihi, akan keluar disebabkan hadzal fasl, disebabkan kita boleh kata disebabkan ikatan ini, perincian ini, akan terkeluar apa? Raf'ul hukmi tsabiti bil bara'atil asliyah, sebarang pengangkatan hukum yang telah sabit, maknanya hukum itu telah pun sabit dengan al-bara'ah al-asliyah, dengan al-bara'ah al-asliyah. Maknanya sebarang pengangkatan hukum yang hukum itu satu ketika dahulu telah sabit dengan dalil iaitu al-bara'ah al-asliyah, maka pengangkatan hukum tersebut tidak dinamakan sebagai an-naskhu. Kerana di dalam definisi an-naskhu disebut as-tsabiti bi khitabin,
sebarang pengangkatan hukum yang hukum itu satu ketika dahulu telah pun sabit dengan wahyu atau dengan sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau hukum yang diangkat itu satu ketika dahulu telah sabit tetapi bukan dengan wahyu tetapi dengan konsep al-bara'ah al-asliyah, maka hukum yang telah diangkat itu tidak dinamakan mansukh. Pengangkatan hukum itu tidak dinamakan sebagai an-naskhu. Okey, kerana syarat bagi an-naskhu adalah hendaklah hukum yang dihilangkan ataupun yang sudah tidak lagi berkuat kuasa tersebut satu ketika dahulu hukum itu telah pun berkuat kuasa dengan sebab ada dalil berunsur wahyu ataupun sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, kita akan tengok perinciannya. Apa pula al-bara'ah al-asliyah? Sebab dalam kenyataan Imam Al-Hattab disebut raf'ul hukmi sabiti bil bara'atil asliyah ay adami taklifi bi syai'. Adami taklif bi syai'. Ketiadaan, maksud al-bara'ah al-asliyah adalah ketiadaan sesuatu taklif terhadap sesuatu. Ketiadaan taklif terhadap sesuatu. Jadi ini dinamakan sebagai al-bara'ah al-asliyah. Jadi maksud dia apa? Satu ketika dahulu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebarang wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebarang perbuatan yang dilakukan itu adalah tidak wajib, dianggap tiada hukum. Adamul hukmi, adamut taklif bi syai'. Maknanya orang Arab, contoh ambil mudahlah, ayah Nabi alaihi salatu wasallam, datuk baginda Nabi alaihi salatu wasallam, ibu baginda Nabi alaihi salatu wasallam, semua mereka yang hidup sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan atau baginda Nabi dianugerahkan dengan wahyu, sebelum datangnya wahyu, maka segala perbuatan manusia itu statusnya adalah tiada hukum. Sebab hukum adalah khitabullah, wahyu maksud dia. Maka sebelum turunnya wahyu maka tiadalah hukum. Jadi sebarang perbuatan yang dilakukan oleh mereka satu ketika dahulu tiada halal, tiada haram, tiada sebarang hukum. Jadi itu adalah suasana yang berlaku sebelum datangnya wahyu. Maknanya salat tidak wajib, puasa tidak wajib, berzakat tidak wajib, bagi makan kepada fakir miskin tiada hukum. Jadi semua yang dilakukan oleh generasi sebelum datangnya wahyu, kita kata generasi ahlul fatrah, mereka tidak dipertanggungjawabkan dengan sebarang hukum. Tak kiralah hukum itu wajib ke, hukum sama ada hukum itu adalah al-wujub atau al-hurmah atau al-karahah atau al-ibahah ataupun an-nadb. Semua hukum yang 5 itu, kalau hukum taklifi kita kata hukumnya ada 5, semuanya tidak terpundak ke atas mana-mana orang yang hidup sebelum kedatangan wahyu. Lalu akhirnya al-bara'ah al-asliyah dihilangkan. Dihilangkan dengan sebab apa? Datangnya syariat. Datuk baginda Nabi tidak wajib sembahyang Zuhur. Akhirnya ketidakwajipan solat Zuhur ke atas datuk Nabi dihilangkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya telah memberitahu kepada baginda Nabi bahawa Allah berfirman wa aqimus salah. Apabila Allah berfirman wa aqimus salah dan ia sampai kepada baginda Nabi, diwahyukan kepada baginda Nabi bahawa Allah berfirman wa aqimus salah, maka ketika itu satu ketika dahulu tiada kewajipan solat, ketiadaan kewajipan solat itu akhirnya dihilangkan lalu digantikan dengan kewajipan solat. Jadi ketidakwajipan solat akhirnya diangkat, dihilangkan dan digantikan dengan kewajipan solat. Sebab tu pada hari ini kita wajib solat. Okey, jadi persoalannya, adakah pengangkatan hukum yang satu ketika dahulu tidak wajib solat itu dinamakan an-naskhu? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana an-naskhu disyaratkan hukum yang telah diangkat itu, yang telah
ditiadakan itu, atau yang sudah tidak lagi berperanan ataupun sudah tidak lagi menjadi syariat itu, hukum itu hendaklah satu ketika dahulu telah sabit berdasarkan wahyu. Manakala ketidakwajipan solat, ketidakwajipan menunaikan haji, ketidakwajipan menunaikan puasa, itu dia bukan sabit ataupun ia bukan bersumberkan kepada wahyu. Sebaliknya ia bersumberkan kepada konsep seseorang itu tidak akan ada sebarang tanggungjawab melainkan dengan wahyu, ataupun kita namakan sebagai al-bara'ah al-asliyah. Jadi sebab tu kata Imam Al-Hattab, wa qauluna as-sabiti bi khitabin faslun yakhruju bihi raf'ul hukmi sabiti bil bara'atil asliyah. Apa maksud al-bara'ah al-asliyah? Ai adami taklifi bi syai'. Jadi adami taklifi bi syai' itu adalah huraian kepada maksud al-bara'ah al-asliyah. Al-bara'ah maknanya berlepas diri, konsep berlepas diri yang asal. Kalau kita nak terjemah satu-satulah, konsep berlepas diri peringkat awal, iaitu kita berlepas diri, maksudnya kita langsung tidak mempunyai sebarang tanggungjawab terhadap sebarang hukum sebelum adanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mereka yang hidup dan meninggal dunia sebelum datangnya wahyu, mereka tidak akan diazab kerana meninggalkan solat, kerana tidak berpuasa, kerana ketika itu memang tidak ada hukum. Tidak ada sebarang hukum. Maksudnya tidak ada perbuatan yang wajib, tidak ada perbuatan yang haram, tidak ada perbuatan yang makruh, tidak ada perbuatan yang mubah, tidak ada perbuatan yang sunat, tidak ada. Jadi semua perbuatan mereka itu tidak akan ada sebarang tanggungjawab hukum, kerana wahyu belum lagi dimaklumkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu belum diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, fa innahu laisa binaskhin. Fa innahu laisa binaskhin. Okey, fa innahu, apa maksud dhamir pada fa innahu? Ai fa inna raf'al hukmi sabiti bil bara'atil asliyati laisa binaskhin. Sesungguhnya pengangkatan hukum yang telah sabit, hukum itu telah sabit dengan konsep al-bara'ah al-asliyah, pengangkatan hukum jenis ini tidak dinamakan an-naskhu. Kerana apa? Kerana iz law kana naskhan kanatish syari'atu kulluha naskha. Ini hujah yang didatangkan oleh al-Imam Al-Hattab Al-Maliki untuk menyatakan bahawa kenapa hukum yang sabit dengan konsep al-bara'ah al-asliyah tidak dinamakan an-naskhu, penghilangan hukum itu tidak dinamakan an-naskhu, kerana kata Imam Al-Hattab, kalaulah kita namakan pengangkatan hukum yang hukum itu sabit dengan konsep al-bara'ah al-asliyah, kita namakan pengangkatan hukum jenis ini sebagai an-naskhu, nescaya syariat ini semuanya adalah naskh. Semua syariat yang baginda Nabi sebut, maka dia akan dipanggil sebagai an-naskhu. Maknanya segala hukum hakam yang telah diangkat lalu digantikan dengan syariat, itu dinamakan sebagai an-naskhu. Maksudnya jadilah kewajipan sembahyang adalah nasikh. Kewajipan puasa adalah nasikh. Kerana dulu tak wajib puasa, tak wajib sembahyang. Sekarang sudah wajib puasa, sudah wajib sembahyang. Maka wajib sembahyang adalah nasikh, manakala tidak wajib sembahyang sebelum datangnya wahyu, itu namanya mansukh. Kalau begitu semua hukum adalah nasikh. Sedangkan tidak ada pun para ulama yang mengatakan semua hukum hakam syariat adalah nasikh, berlaku an-naskhu padanya. Tidak seorang pun mengatakan demikian. Maknanya ini adalah bukti bahawa sebarang pengangkatan hukum yang sabit bukan dengan wahyu, sebaliknya dengan al-bara'ah al-asliyah, pengangkatan hukum jenis ini tidak dinamakan sebagai an-naskhu. Kata beliau, iz law kana naskhan, ay law kana raf'ul hukmi sabiti bil bara'ati al-asliyati naskhan, kanat asy-syari'atu kulluha naskha. Nescaya syariat semuanya adalah naskh. Syariat semuanya adalah an-naskhu. Maksud dia semua syariat adalah an-nasikh. Maksud kulluha naskhan ay kulluha nasikhatan. Nescaya syariat semuanya akan menjadi nasikh. Manakala hukum hakam
iaitu ketidakwajipan sebarang perkara sebelum datangnya wahyu itu dinamakan mansukh, sedangkan tak ada seorang pun kata begitu. Kenapa kita akan terpaksa kata semua syariat adalah nasakh kalau kita menganggap ia pengangkatan hukum yang sabit dengan al-bara' al-asliyah dianggap sebagai an-nasakh? Kenapa? Kata Imam Al-Hattab, fa'innal fara'idha kullaha kas-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji raf'un lil bara'atil asliyah. Ini kerana semua kefarduan, seluruh kefarduan seperti sembahyang, zakat, puasa, haji, semuanya adalah mengangkat ataupun adalah pengangkatan terhadap al-bara'ah al-asliyah. Maksudnya satu ketika dahulu Datuk Nabi tidak wajib sembahyang. Akhirnya Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda Nabi, wa aqimus salah. Lalu sembahyang menjadi wajib. Maksudnya sudah ada hukum namanya kewajipan sembahyang. Maka kewajipan sembahyang dia telah memansuh ataupun kita kata dia telah mengangkat ketidakwajipan sembahyang sebelum datangnya wahyu. Maka kalaulah kita kata sebarang pengangkatan hukum dinamakan an-naskhu, sekalipun hukum yang diangkat itu telah sabit dengan konsep al-bara'ah al-asliyah, nescaya semua hukum hakam yang dinyatakan oleh baginda Nabi semuanya akan menjadi an-naskhu. Semuanya akan dianggap sebagai an-naskhu. Kerana berlaku pengangkatan hukum yang lama, yang hukum lama itu telah sabit dengan apa namanya al-bara' al-asliyah, tak disyaratkan. Kalau kita kata tak disyaratkan, nescaya semua pengangkatan hukum, tak kiralah hukum lama itu sabit dengan apa, sabit dengan wahyu ke, sabit dengan konsep bara' al-asliyah ke, maka semua itu akan dianggap sebagai an-naskhu, sedangkan yang berlaku tidak demikian. Fa innal fara'idha kullaha kas-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajji raf'un lil bara'atil asliyah. Maka apabila kita tidak mengiktibar kewajipan sembahyang adalah satu an-naskhu, ataupun solat, kewajipan sembahyang itu adalah nasikh bagi ketidakwajipan solat sebelum datangnya wahyu, tidak ada siapa yang mengatakan itu adalah an-naskhu, maka disyaratkan bagi an-naskhu hendaklah hukum yang lama itu sabit dengan wahyu. Hukum lama itu sendiri telah pun sabit dengan wahyu, bukannya sabit dengan akal, dengan konsep al-bara'ah al-asliyah. Maka dengan sebab pentingnya kalimah as-sabiti bi khitabin, didatangkan kalimah as-sabiti bi khitabin dalam definisi an-naskhu bagi menolak sebarang kefahaman yang salah yang mengatakan bahawa sebarang pengangkatan hukum, tak kira hukum lama itu dia sabit dengan wahyu atau tidak, pengangkatan hukum seluruhnya adalah an-naskhu. Supaya menolak kefahaman ini didatangkan petikan yang berbunyi as-sabiti bi khitabin. Okey, saya harap kenyataan saya ini dapat difahami dengan baik oleh semua yang mendengar. Tapi kalau siapa yang tak jelas boleh nyatakan di bahagian komen. Baik. Seterusnya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah SWT, sambungan kepada perincian-perincian yang ada dalam definisi an-naskhu adalah wa qauluna. Yang ni rasanya tak letak lagi dalam bahagian komen. Kita letak sikit-sikit. Okey, belum letak lagi. Saya copy sekejap. Copy and paste. Okey, sebentar tuan-tuan. Masa sikit untuk raikan bagi yang tidak berkitab. Semata-mata dengar saja saya dapat membayangkan bahawa tuan-tuan akan kepeningan. Jadi moga-moga dengan adanya sedikit tambahan di bahagian sebagai tatapan apa yang kita baca, moga-moga itu akan memudahkan tuan-tuan untuk mendalami perbahasan ini. Sebentar. Okey. Allah ya karim.
Okey. Okey, kita ambil yang ni dulu. Kita ambil tambahan baru. Okey. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tambahan yang baru untuk bacaan kita adalah kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu Subhanahu Wa Taala. Okey, ini dah selesai. Wa qauluna bi khitabin akhar. Okey, definisi an-nasku raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar. Bi khitabin akhar ini dia kalimah bi khitabin ini dia bertaalluk dengan kalimah naskhu. Maksud dia kalau kita tengok definisi an-naskhu yang didatangkan oleh al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, disebut raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar. Jadi kenyataan yang berbunyi bi khitabin mutaqaddimin ini kalimah bi khitabin mutaqaddim adalah berkait dengan kalimah as-sabit. Jadi as-sabit bi khitabin mutaqaddim. Manakala ucapan bi khitabin akhar ini berkait dengan kalimah raf'ul hukmi. Jadi hadzal raf'u bi khitabin akhar. Hadzal raf'ul hukmi, hadzal raf'u bi khitabin akhar. Jadi kenyataan bi khitabin mutaqaddim ia berkait dengan kalimah as-sabit, manakala bi khitabin akhar ia berkait dengan kalimah raf'u. Sebab kalau kita tak tahu dia punya kaitan dia, mungkin kita akan salah faham dalam memahami apa yang diinginkan oleh al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Baik, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata beliau, wa qauluna bi khitabin akhar, ucapan kami dalam definisi an-naskhu bi khitabin akhar, maksud dia hadzal raf'u kainun bisababi khitabin akhar, ay hadzal raf'u ma sababuhu wujudu khitabin akhar. Jadi bi khitab, ba tu adalah ba sababiyah, ay bi sababi khitabin akhar. Jadi kata ucapan kami bi khitabin akhar, maksud dia pengangkatan hukum ini berlaku disebabkan adanya khitab akhar, adanya dalil dalam bentuk wahyu atau sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ijma' ataupun qiyas. Ini adalah faslun tsanin. Ini adalah kita boleh kata sebagai faslun ni, kita kalau kita nak terjemah secara mudah tuan-tuan, kita boleh kata faslun ni sebagai satu qaid, satu qaid, ataupun kita boleh kata satu ikatan, satu tambahan, yang mana tambahan ini berperanan untuk mengeluarkan sesuatu. Ada tambahan yang dalam definisi ini yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan sesuatu. Jadi didatangkan tambahan ini dengan tujuan untuk mengeluarkan sesuatu. Jadi kalau kita balik, kalau tuan-tuan nak lebih terperinci apa dia faslun, apa dia jinsun, itu kena rujuk dalam kitab-kitab mantik. Dan sekarang ni saya tidak masuk terlalu dalam sangat supaya kita dapat memahami, tetapi tidaklah terlalu mendalam sampai kita kena buka pula kitab mantik, sebab setiap ilmu tu dia ada perinciannya. Baik. Wa qauluna bi khitabin akhar faslun thanin yakhruju bihi raf'ul hukmi bil jununi wal maut. Jadi bi khitabin akhar peranannya adalah untuk apa? Ini kalimah bi khitabin akhar ini adalah qaid, ataupun kita kata sebagai satu ikatan atau sebagai satu ucapan yang peranannya adalah disebabkan ucapan ini yakhruju bihi ay bi sababihi raf'ul hukmi bil jununi wal maut. Disebabkan ada kalimah bi khitabin akhar, maka terkeluarlah daripada definisi an-naskhu sebarang pengangkatan hukum disebabkan gila dan juga kematian. Disebabkan gila dan juga kematian. Maknanya apa? Contoh,
Sekarang kita masih hidup. Bila kita masih hidup, maka hukum itu akan sentiasa berkait, sentiasa bersambung dengan kita. Apabila kita sudah meninggal dunia, maka terputuslah di antara kita dengan hukum. Maksudnya kita sudah tidak lagi terikat dengan hukum. Maksudnya betul orang yang telah meninggal tidak wajib lagi nak sembahyang, tak wajib untuk berpuasa sebab dia dah meninggal dunia. Hukum sudah tidak lagi berkait dengan dirinya kerana hukum hanya berkait dengan perbuatan orang yang masih hidup. Jadi berlaku juga pengangkatan hukum. Tetapi pengangkatan hukum ini berlaku bukan disebabkan ada dalil berupa wahyu ataupun hadis Nabi, tetapi pengangkatan hukum ini disebabkan berlakunya kegilaan ataupun kematian. Satu orang elok waras, tiba-tiba dia telah dihinggapi penyakit gila. Sewaktu dia sedang gila, hukum tidak berkait dengan dirinya. Maksudnya dia tak wajib sembahyang. Kalau dia sembahyang pun sembahyang tak sah sebab dia tidak berakal. Jadi ketika itu berlaku pengangkatan hukum dari dirinya. Cuma kenapa hukum diangkat daripada dirinya? Sebab ada turun wahyu baru ke? Ada sabdaan Nabi ke? Bukan. Habis kenapa? Kerana berlaku kegilaan. Begitu juga dengan kematian. Kalau sudah mati, maknanya orang itu sudah tidak lagi bertanggungjawab dengan hukum hakam. Jadi seseorang gila yang tidak lagi wajib menunaikan solat, kita tak kata telah berlaku an-naskhu bagi dirinya. Tidak berlaku an-naskhu kerana definisi an-naskhu adalah raf'ul hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddim bil khitabil akhar, bi khitabin akhar. Jadi syarat sesuatu suasana itu dianggap sebagai an-naskhu, hendaklah hukum yang dihilangkan tersebut, pengangkatan hukum itu disebabkan ada dalil syarak dari sudut wahyu, sama ada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah ataupun ijma' ataupun qiyas. Tetapi kalau hukum itu sudah diangkat disebabkan berlaku kegilaan atau berlaku kematian, maka pengangkatan hukum ketika itu tidak dinamakan sebagai an-naskhu. Kerana pengangkatan hukum bukan disebabkan ada wahyu ataupun ada hadis atau dalil-dalil yang lain. Jadi ini adalah kepentingan petikan yang berbunyi bi khitabin akhar. Jadi setiap kalimah yang dalam definisi itu sangat berperanan untuk mengeluarkan sebarang benda-benda luar yang berlaku padanya raf'ul hukmi, pengangkatan hukum, tetapi dia tidak dinamakan an-naskhu. Maka didatangkan beberapa tambahan ataupun kita kata didatangkan al-faslu dengan tujuan untuk mengeluarkan benda-benda asing yang bukan an-naskhu daripada definisi an-naskhu. Seterusnya, kata Imam Al-Hattab seterusnya, wa qauluna ala wajhin laulahu lakana sabitan. Ucapan kami yang berbunyi, maksudnya ucapan kami dalam definisi an-naskhu yang berbunyi ala wajhin laulahu lakana sabitan, berdasarkan suatu situasi, ala wajhin kita boleh kata ala halin, berdasarkan satu situasi, iaitu apa dia? Laulahu ay laula al-khitabul mutaakhir ataupun al-khitabul akhar, kalaulah tidak kerana dalil yang terbaharu. Maksudnya kalaulah tidak kerana dalil berupa wahyu firman Allah Ta'ala ataupun sabdaan Nabi atau ijma' atau qiyas atau sebagainya, kalaulah tidak kerana ada dalil yang terbaharu, lakana sabitan, nescaya ia akan tetap berterusan. Maksudnya dia akan tetap sabit. Apa maksud lakana sabitan? Ay lakanal hukmu as-sabitu bi khitabin mutaqaddimin sabita. Kalaulah tidak kerana ada dalil yang terbaharu daripada wahyu Allah Ta'ala atau hadis Nabi atau ijma' atau qiyas atau sebagainya, yang mana kesemuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tidak kerana itu, nescaya hukum yang satu ketika dahulu telah sabit juga dengan wahyu, nescaya hukum itu akan terus sabit, terus akan berfungsi. Tetapi oleh kerana sudah ada dalil baharu yang telah mengangkat hukum tersebut, maka hukum itu sudah tidak lagi boleh diamalkan.
Ini terjemahan bagi ala wajhin laulahu lakana sabitan. Kata Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah, wa qauluna ala wajhin laulahu lakana sabitan faslun thalisun. Ucapan kami ini adalah merupakan faslun yang ketiga. Ini adalah tambahan yang ketiga. Tambahan yang kami datangkan dalam definisi ini adalah tambahan yang ketiga. Yang disebabkan faslun ini, atau kita boleh terjemah secara mudahnya sebabkan tambahan petikan ini, yakhruju bihi ma law kana al-khitabul awwalu mughayyan bi ghayatin aw mu'allalan bi ma'nan wa sarraha al-khitabu tsani bi bulughil ghayah wa zawalil ma'na fa inna dhalika la yakunu naskhan. Okey, kita berhenti takat itu dulu. Kata Imam Al-Khattab, ucapan yang berbunyi ala wajhin laulahu lakana sabitan, ucapan ini menyebabkan akan terkeluar ma law kana al-khitabul awwal mughayyan bi ghayah. Sebarang ma ayyu hukmin, ayyu raf'in, maafkan saya, ayyu raf'il hukmi. Jadi ma di sini maksud dia ayyu raf'i hukmi. Jadi kalau kita nak tukar boleh juga. Wa qauluna ala wajhin laulahu lakana sabitan faslun salisun yakhruju bihi raf'ul hukmi idza kana al-khitabul awwal mughayyan bi ghayah. Macam itulah kalau kita nak tukar. Jadi ma pada ucapan ma lau itu adalah bermaksud ayyu raf'in lil hukmi, ayyu raf'il hukmi. Akan terkeluar apa? Sebarang pengangkatan hukum. Lau kana al-khitabul awwal mughayyan bi ghayah. Akan terkeluar sebarang pengangkatan hukum yang kalaulah al-khitabul awwal, khitab yang mula-mula itu adalah dia telah ditempuhkan dengan penghujung. Dia sudah dipenghujungkan dengan sesuatu penghujung. Maksudnya dia sudah disertakan dalam khitab itu, dalam dalil itu, bahawa hukum ini akan berakhir ketika bagian. Jadi katakan ada satu firman Allah Ta'ala yang menyatakan kamu wajib buat begini-begini sampai ketika ini. Jadi berlaku pengangkatan hukum setelah tamat tempoh. Tetapi ia tidak dinamakan an-naskhu kerana pengangkatan hukum itu dia telah sabit. Maafkan saya, pengangkatan hukum itu sebenarnya kalau tak datang pun sebarang dalil lain, maka hukum itu memang telah terberhenti. Kerana dalil yang menyatakan bahawa hukum itu wajib dilaksanakan, dalil yang sama menyatakan hukum itu akan berhenti. Maksud dia sudah tidak lagi boleh dilaksanakan apabila sampai waktu bagian. Jadi pengangkatan hukum itu bukan disebabkan datangnya dalil yang baharu. Sebaliknya, kalau tak datang dalil baharu pun, hukum itu tetap akan berhenti juga kerana sudah dinyatakan bahawa hukum itu adalah mughayyan bi ghayah, iaitu sudah bertempoh. Mughayyan bi ghayah ni dia sudah ditempohkan dengan penghujung sesuatu tempoh. Contoh, nanti kita akan tengok contohnya. Kalau nak mudahnya mungkin saya boleh datangkan contoh. Contoh Allah Ta'ala berfirman, sebab mungkin tuan-tuan kata nak tunggu sampai ke contoh takut tak faham. Kita buat contoh mudah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah diseru untuk kamu mendirikan solat daripada hari Jumaat, apabila kamu sudah diseru, sudah dipanggil oleh muazzin untuk kamu mendirikan solat Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah, iaitu mendirikan solat Jumaat, dan hendaklah kamu meninggalkan jual beli. Jadi firman Allah SWT ni kalau kita halusi, berlaku pengharaman jual beli, berlaku pengharaman jual beli
sewaktu seseorang itu ataupun pada waktu sembahyang Jumaat didirikan. Maksud dia apa? Maksud dia, ayat ini sebenarnya telah menyatakan bahawa pengharaman itu hanya berkuat kuasa sepanjang solat itu didirikan. Sepanjang waktu solat. Maknanya bila sembahyang sudah selesai, berhentilah pengharaman. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Ayat ini sebenarnya kalaulah tak datang firman Allah Taala yang berbunyi fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, apabila sembahyang sudah selesai maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah rezeki. Kalaulah ayat ini tak muncul, katakan tak turun ayat ini kepada baginda Nabi pun, tetap kita mengatakan bahawa pengharaman jual beli itu bertempoh sebenarnya. Hanya bermula daripada azan kedua hari Jumaat dan berakhir dengan salam. Salam sembahyang fardu Jumaat. Selepas pada salam, bangun terus nak buat jual beli, dah tak haram dah. Walaupun, kenapa? Kerana sudah dinyatakan bahawa ayat ini atau pengharaman ini bertempoh. Jadi ini tidak dinamakan an-naskhu, kerana an-naskhu syarat dia adalah pengangkatan suatu hukum, yang hukum yang dihilangkan itu atau yang diangkat itu, hukum itu satu ketika dahulu telah sabit dengan dalil, dengan wahyu, yang mana pengangkatan hukum ini telah berlaku disebabkan ada wahyu yang lain. Yang kalaulah tidak kerana wahyu yang baru itu, nescaya hukum yang lama itu akan terus berkekalan. Tapi dah kerana adanya dalil yang baru, maka hukum itu pun sudah tidak lagi dapat berperanan. Itu baru an-naskhu. Tapi kalaulah pengangkatan satu hukum, yang pengangkatan satu hukum yang telah sabit dengan dalil, yang kalaulah tidak datang dalil yang baru pun tetap hukum itu akan berhenti juga, itu tak dinamakan an-naskhu. Kerana syarat an-naskhu hendaklah hukum yang diangkat itu dia hilang ataupun dia berhenti disebabkan ada dalil yang baru. Kalaulah tidak dalil yang baru itu, nescaya hukum itu akan terus dapat berkuat kuasa. Tapi oleh kerana dah datang dalil yang baru, hukum pun tak dapat lagi berkuat kuasa. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa qauluna ala wajhin laulahu lakana sabitan laulahu lakana sabitan faslun thalithun yakhruju bihi ma law kana al-khitabul awwalu mughayyan bi ghayah. Ini adalah ada ucapan yang berbunyi ala wajhin laulahu lakana sabitan. Ini adalah perincian yang ketiga, yang disebabkan perincian ini akan terkeluarlah apa sahaja pengangkatan hukum yang kalaulah tidak kerana khitab yang mula-mula, sebarang pengangkatan hukum yang hukum itu telah laukan al-khitabul awal, iaitu khitab yang mula-mula itu adalah berpenghujung, sudah dinyatakan penghujung bagi khitab yang mula-mula itu. Contoh macam tadi iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jadi difahami daripada ayat ini bahawa ini khitab yang mula-mula, tetapi difahami daripada khitab ini bahawa hukum akan berhenti kerana hukum sudah dinyatakan penghujungnya. Dia sudah dinyatakan bilakah penghujung bagi hukum tersebut. Au mu'allalan bima'nan, atau sekiranya khitab yang mula-mula itu sudah disertakan dengan illah. Mu'allalan bima'nan maksudnya mu'allalan bi'illatin. Mu'allalan bima'nan maksudnya mu'allalan bi'illatin. Jadi katakan kita ambil contoh teruslah, contoh yang mudah, contoh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Contoh Allah SWT berfirman surah Al-Ma'idah ayat 9. Nanti kita akan tengok contoh ini, tapi saya datangkan untuk mudahkan tuan-tuan. Allah SWT berfirman, wa hurrima alaikum saydul bahri, maafkan saya, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan ke atas kamu berburu binatang daratan selagi mana kamu masih dalam keadaan ihram. Selagi mana kamu masih dalam keadaan ihram, diharamkan ke atas kamu, wahai orang yang sedang berihram, untuk memburu binatang-binatang daratan. Jadi dalam ayat ini sudah dinyatakan kenapa orang itu diharamkan daripada berburu binatang buruan. Kerana dia dalam keadaan ihram. Bermaksud kalau dia sudah tidak lagi dalam keadaan ihram, sama ada dia memang belum berihram atau dia sebelumnya berihram dan akhirnya telah selesai haji atau umrahnya, maka ketika itu sudah tidak lagi dia diharamkan untuk berburu. Jadi dalam ayat ini sudah dinyatakan bahawa pengharaman buruan itu disebabkan kerana ihram. Maka difahami apabila ihram menjadi penyebab kepada pengharaman buruan binatang daratan, maka kita pun faham kalau ihram sudah tiada, maka sudah tiada lagi pengharaman untuk berburu binatang daratan. Orang yang bawa balik umrah, dia dah selesai buat umrah, dia pun balik ke Malaysia. Boleh ke dia masuk hutan nak berburu? Ya, silakan. Kenapa? Kerana ayat yang mula-mula itu, iaitu ayat yang berbunyi wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Ayat ini telah menjelaskan kenapa seseorang itu tidak boleh berburu kerana dia dalam keadaan ihram. Jadi kalau dia sudah tidak berkeadaan ihram, maka tidak menjadi masalah untuk dia berburu. Jadi okey, maknanya katakan tidak datang sebarang ayat selepas itu yang menyatakan kalau dah tak dalam keadaan ihram boleh berburu. Katakan tak ada ayat itu. Contohnya kalau kita tengok firman Allah SWT yang berbunyi, wa idza halaltum fastadu. Allah Taala berfirman, apabila kamu sudah halal, maksudnya kamu sudah tidak lagi dalam keadaan ihram, maka berburulah, silalah berburu kalau nak berburu. Ayat ini tidak dinamakan an-naskhu. Dia tidak dianggap telah menasahkan hukum sebelum ini. Iaitu apa hukum sebelumnya? Pengharaman berburu bagi mereka yang sedang dalam keadaan ihram. Kerana apa? Kalau tak datang ayat wa idza halaltum fastadu pun, tetap orang yang sudah selesai ihram boleh berburu. Kerana ayat wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, ayat ini telah menjelaskan bahawa pengharaman berburu itu hanya kerana orang yang diharamkan berburu itu masih dalam keadaan berihram. Jadi sebarang ayat yang ataupun sebarang firman Allah Ta'ala ataupun sabda Nabi yang mula-mula tetapi telah dinyatakan tempoh atau dinyatakan sebab hukum itu muncul, maka sekiranya hukum itu sudah tamat tempohnya atau illah ataupun sebabnya sudah tiada, maka tidak dinamakan ketika itu berlaku an-naskhu. Kenapa? Kerana dalil yang mula-mula sudah menyatakan penghujung bagi hukum tersebut dan dalil yang mula-mula juga telah menyatakan sebab mengapa hukum itu disyariatkan. Wa sarraha al-khitabu tsani bi bulughil ghayati wa zawalil ma'na. Dalam masa yang sama datang pula khitab yang kedua. Mula-mula datang khitab yang pertama. Khitab pertama menyatakan hukum ini akan berakhir dalam tempoh yang seterusnya. Pada waktu sekian-sekian-sekian. Atau hukum ataupun dalil yang mula-mula menyatakan bahawa pengharaman atau hukum sesuatu tindakan ini adalah ilahnya ataupun sebabnya adalah sekian-sekian-sekian-sekian. Kemudian datang pula khitab yang kedua. Menjelaskan, menyatakan dengan jelas bahawa tempoh sudah sampai, tempoh hukum itu sudah pun berakhir, ataupun dalil yang kedua menyatakan bahawa hukum itu sudah berhenti kerana makna ataupun kerana sebabnya sudah tiada.
Katakan maka fa inna zalika la yakunu naskhan. Maka dalil kedua itu tidak dianggap bahawa ia adalah an-naskhu. Kerana apa? Kerana dalil yang kedua dia hanya sebenarnya ingin menguatkan sahaja apa yang telah difahami daripada dalil yang mula-mula. Bermaksud kalau tidak datang sekalipun dalil yang kedua, tetap hukum itu akan diangkat juga. Kerana dalam dalil yang mula-mula pun sudah dinyatakan tempoh penghujung bagi hukum itu, atau telah dinyatakan mengapa hukum itu disyariatkan. Maknanya kalau hilang sebabnya, maka hilanglah hukum. Sebab dalam kaedah disebut wal hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Sesuatu hukum dia akan berputar-putar dengan illah dari sudut kewujudannya ataupun ketiadaannya. Maksud dia kalau wujud illah, wujudlah hukum. Tak ada illah, tak adalah hukum. Kalau ada sebab, datanglah hukum. Tak ada sebab, maka tiadalah hukum. Contoh macam tadi ya. Orang itu diharamkan daripada berburu kerana apa? Sebab apa? Illahnya apa? Kerana orang itu dalam keadaan ihram. Maknanya ihram menyebabkan berlaku pengharaman berburu. Habis kalau ihram tak ada, maknanya tidak adalah pengharaman berburu. Bolehlah berburu. Fa inna zalika la yakunu naskhan. Kenapa? Li'annahu law lam yaridil khitabu tsani ad-dallu ala zalik lam yakunil hukmu sabitan li bulughil ghayati wa zawalil illah. Apabila Imam Al-Hattab menyatakan ala wajhin laulahu lakana sabitan, ini akan mengeluarkan sebarang pengangkatan hukum yang mana hukum itu telah sabit dengan sebarang firman Allah atau sabdaan Nabi, tetapi telah dinyatakan dengan nyata, telah dinyatakan bahawa hukum itu ada bertempoh, ada penghujungnya, ada waktu akhirnya, dan dinyatakan juga bahawa hukum itu bersebab. Maka kalaulah ketika itu pengangkatan hukum ini tidak dinamakan an-naskhu. Kenapa? Kerana kata Imam Al-Hattab, li'annahu law lam yaridil khitabus tsani ad-dallu ala zalik. Kerana kalaulah tak datang pun khitab yang kedua, katakan kita andai-andaikan tak datang sebarang firman Allah Ta'ala atau sabdaan Nabi atau ijma' atau qiyas yang menunjukkan bahawa hukum sudah tidak lagi dapat berkuat kuasa, katakan tak ada sebarang dalil yang menunjukkan begitu, lam yakunil hukmu sabitan. Hukum tetap tidak akan sabit. Hukum tetap tidak akan sabit. Kenapa? Libulughil ghayah, sebab sudah sampai tempohnya, wa zawalil illah, dan kerana hilangnya sebab. Jadi apabila Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Kalaulah selepas firman Allah Ta'ala surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 ini, selepas ayat ini katakan tak turun kepada bagi Nabi firman Allah yang berbunyi fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau tak turun ayat ini pun, ayat yang berbunyi fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, nescaya pengangkatan hukum iaitu pengangkatan bagi pengharaman jual beli tetap akan berlaku juga. Sebab apa? Sebab hukum sudah dinyatakan dengan jelas dalam ayat ini bahawa pengharaman jual beli hanya bertempoh. Bila habis tempoh, kira selesai, hukum tidak akan sabit. Sedangkan an-naskhu mensyaratkan hukum yang terdahulu itu kalau tidak kerana dalil yang baru, nescaya dia akan tetap berkuat kuasa. Tetapi bila dah datang dalil yang baru pun memberhentikan penguatkuasaan terhadap hukum tersebut. Barulah ketika itu dinamakan sebagai an-naskhu. Tapi kalau macam contoh dalam isu pengharaman jual beli ketika solat Jumaat tadi, maka tidaklah berlaku an-naskhu kerana hukum yang asal itu tetap akan berhenti juga apabila berhenti waktu.
Jadi datang dalil yang kedua ke, tak datang ke, hukum tetap berhenti. Maka ia tidaklah dinamakan an-naskhu. Kerana an-naskhu hanya akan menyebabkan hukum berhenti sebabkan datang dalil yang baru. Kalau tak datang dalil yang baru, nescaya hukum yang lama akan tetap berkuat kuasa. Okey, lalu kata Imam Al-Hattad Al-Maliki, misaluhu qauluhu ta'ala misaluhu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' fatahrimul bai'i mughayyan binqida'il jum'ah. Jadi contohnya, dan kita dah tengok contoh tadi, cuma kita baca teksnya. Contohnya apa dia? Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dipanggil untuk mendirikan salat daripada hari Jumaat, maka kamu semua bersegeralah untuk mengingati Allah dan kamu semua tinggalkanlah jual beli. Lalu kata Imam Al-Mahalli, fatahrimul bai'i mughayyan binqida'il jum'ah. Pengharaman jual beli dalam ayat ini sudah pun ditempohkan dengan berakhirnya salat Jumaat. Binqida'il jum'ah maksud binqida'i salatil jum'ah. Dalam ayat ini telah dinyatakan bahawa iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Zarul bai' ma dumtum fis salah. Tinggalkanlah jual beli selagi mana kamu masih dalam solat Jumaat. Jadi ayat ini telah menunjukkan bahawa pengharaman jual beli itu sudah ditempohkan dengan berakhirnya. Pengharaman jual beli itu adalah bertempoh dengan berakhirnya sembahyang Jumaat. Bila berakhir sembahyang Jumaat, maka berhentilah ataupun hukum itu sudah tidak lagi berkuat kuasa, iaitu pengharaman jual beli. Sebaliknya sudah boleh untuk seseorang yang mendirikan solat Jumaat berjual beli. Fala yuqal, maka jangan pula disebut. Ini adalah untuk menolak bahawa ada orang mungkin mengatakan firman Allah yang berbunyi fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ada orang mungkin akan kata ini adalah dalil yang telah menasahkan firman Allah yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Lalu kata Imam Al-Mahalli, dan kenyataan Imam Al-Mahalli ini didatangkan juga oleh Imam Al-Hattad Al-Maliki, jangan dikata seperti itu. Maknanya jangan kamu kata fa iza qudiyatis salah itu adalah pemansuhan terhadap firman Allah yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu. Jangan kata begitu. Kenapa? Nanti kita akan tengok sebabnya. Fala yuqalu inna qawlahu ta'ala fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah nasikhun lil awal. Jangan pula kita sebut firman Allah Ta'ala tadi itu adalah nasikh bagi firman Allah yang mula-mula. Apa firman Allah yang mula-mula? Iaitu firman Allah dan surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Jangan kamu kata ayat ini sudah dimansuhkan oleh firman Allah yang berbunyi fa iza qudiyatis salah. Sebab apa? Bal huwa mubayyinun li ghayatit tahrim. Bahkan yang berlaku adalah dalil yang kedua ini, iaitu fa iza qudiyatis salah, itu adalah menjelaskan, mubayyin itu menjelaskan bagi ghayatit tahrim, bagi penghujung bagi pengharaman jual beli. Maksudnya ayat yang kedua ni datang untuk menjelaskan sahaja, bukan untuk menyatakan pengharaman jual beli berakhir dengan solat Jumaat. Kerana ayat yang pertama pun sudah menunjukkan bahawa pengharaman jual beli hanya bertempoh. Jadi ayat yang kedua hanya untuk menegaskan sahaja lagi, untuk menguatkan saja lagi, menjelaskan saja lagi. Dengan begitu jelas terpampang. Bukan maksud ayat yang kedua memansuhkan ayat yang pertama yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kerana apa? Kerana dalam ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu itu sudah dinyatakan bahawa ataupun difahami daripada ayat ini bahawa pengharaman hanyalah dalam tempoh solat semata-mata. Jadi jangan kita pula kata berlaku nasikh mansuh pada firman Allah yang bunyi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Contoh yang kedua yang juga kita dah sebut tadi, wa kadza qauluhu ta'ala
wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Begitu juga firman Allah yang berbunyi wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, yang bermaksud telah diharamkan ke atas kamu semua berburu binatang-binatang daratan selagi mana kamu masih dalam keadaan ihram. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, dan beliau mengambil kenyataan asalnya daripada Imam Al-Mahalli, la yuqal innahu mansukhun biqaulihi ta'ala wa idza halaltum fastadu li'anna at-tahrima li ajli al-ihram wa qad zal. Jangan pula kamu kata wa hurima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, itu telah dimansuhkan dengan firman Allah yang berbunyi wa idza halaltum fastadu. Apa terjemahan wa idza halaltum fastadu? Apabila kamu sudah halal, maka berburulah kamu semua. Maksudnya kamu semua berburulah. Jangan pula, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, jangan pula kamu faham wa idza halaltum fastadu itu adalah memansuhkan firman Allah yang berbunyi wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Kenapa? Li'anna at-tahrima li ajli al-ihram. Kerana dalam firman Allah yang berbunyi wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, firman yang mula-mula, ayat ini sudah menjelaskan bahawa pengharaman berburu binatang-binatang daratan itu adalah kerana li ajlil ihram, adalah semata-mata disebabkan ihram. Disebabkan orang itu masih dalam keadaan ihram, masih memakai pakaian ihram, masih tertakluk dengan pantang larang ihram. Wa qad zal, dan ihram itu sudah pun tiada. Maksudnya selepas orang dah tunaikan haji, selesai buat umrah, maka ketika itu dia sudah terbebas daripada ihram. Ihram dah tak ada dah masa tu. Maka apabila ihram sudah tidak ada, dalam masa yang sama Allah telah menyatakan pengharaman berburu hanya sewaktu dalam tempoh ihram, disebabkan orang itu dalam keadaan ihram. Maka apabila sudah tiada sebab, maka tiadalah juga hukum. Sebaliknya kalau ada sebab, maka akan adalah hukum. Jadi firman Allah yang berbunyi wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, firman ini sebenarnya sudah menyatakan bahawa orang yang selesai daripada menunaikan haji dan umrah, dia sudah diizinkan untuk berburu, kerana sebab pengharaman berburu hanya kerana orang itu satu ketika dahulu dalam keadaan ihram. Jadi firman Allah yang berbunyi wa idza halaltum fastadu, apabila kamu sudah dalam keadaan halal, sudah tidak lagi dalam keadaan ihram, maka berburulah kamu semua. Ini hanya ingin menjelaskan semata-mata, bukan mendatangkan hukum yang baru. Sebaliknya, hukum sudah terpapar di dalam firman yang berbunyi wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ada satu lagi Ada satu yang terakhir. Okay, saya datangkan teks yang terakhir. Okey, saya datangkan teks yang terakhir. Okey. Supaya minggu depan kita boleh masuk tajuk baru tetapi masih dalam tajuk An-Naskhu Okey. Kalau tuan-tuan pasal saya ulang banyak kali tadi moga-moga dapat difahami. Sebab memang kita punya perbahasannya agak detail Kita sudah mula membaca kitab yang agak detail, maka perlu kepada penjelasan Sebab tu bacaan kitab Qurratul Ain ini, kalau tuan-tuan yang ikut kebetulannya belum pernah mempelajari matan waraqat, eloklah tuan-tuan dengar matan waraqat terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan masih belum pernah mempelajari kitab Syarhul Jalalil Mahalli, jangan ikut terus kelas Qurratul Ain, sebab Qurratul Ain ini adalah kelas bagi mereka yang sudah mempelajari matan waraqat dan sudah mempelajari Syarhul Jalalil Mahalli. Baik, ucapan Imam Al-Hattab Al-Maliki yang seterusnya, wa qauluna ma'a tarakhihi. Sebab dalam nuskhah ataupun dalam definisi An-Naskhu adalah raf'ul hukmi tsabiti raf'ul hukmi tsabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar. Raf'ul hukmi tsabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar
laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Jadi ada satu lagi petikan dalam definisi ini, iaitu yang berbunyi ma'a tarakhihi anhu. Maksud dia apa? Berserta dengan dalil yang terbaharu itu adalah lebih lewat daripada dalil yang mula-mula. Maknanya dalil yang kedua adalah datang setelah datang dalil yang pertama. Maknanya bukan datang secara serentak. Syarat bagi an-nasku hendaklah dalil yang kedua yang telah menasahkan hukum yang lama. Dalil kedua tu hendaklah datang lebih lewat daripada dalil yang mula-mula, yang dalil mula-mula telah menetapkan hukum asal sebelum dimansuhkan. Jadi kata Imam Al-Hattab, wa qauluna ma'a tarakhihi, ucapan kami ma'a tarakhihi ay ma'a tarakhi al-khitabi al-akhar ataupun al-khitab al-jadid. Ucapan kami yang berbunyi ma'a tarakhihi, berserta dengan kelewatan dalil yang kedua, dalil yang baharu, ini adalah faslun rabi'un yakhruju bihi ma kana muttasilan bil khitabi min sifatin aw syartin aw istithna fa inna zalika takhsisun kama taqaddam wa laysa naskha. Ucapan ma'a tarakhihi anhu ini adalah faslun yang keempat. Maksudnya ini adalah tambahan ataupun ini adalah satu perkara penting yang keempat yang disebabkan faslun yang keempat ini ataupun tambahan keempat ini disebabkan dia, maka akan keluarlah apa sahaja yang bercantum dengan khitab. Apa sahaja yang bercantum dengan al-khitab. Maksudnya makana muttasilan bil khitabil mutaqaddim. Bil khitab di sini maksudnya bil khitabil mutaqaddim. Min sifatin aw syartin aw istithna. Maknanya akan terkeluarlah sebarang pengangkatan hukum yang mana pengangkatan hukum itu berlaku disebabkan ada wahyu, sama ada firman Allah atau sabda Nabi. Cumanya wahyu yang baru ini dia telah bercantum sekali dengan wahyu yang mula-mula. Bil khitabi, maksudnya bil khitabil mutaqaddim. Dari sudut apa? Iaitu dari sudut sifat atau syarat atau istisna. Dan Alhamdulillah pertemuan-pertemuan sebelum ni kita dah bincang panjang berkenaan dengan at-takhsis. Contoh Allah Ta'ala berfirman, katakan innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kalau kita tengok firman Allah Ta'ala ini, walaupun wal asr itu ayat pertama, innal insana lafi khusr ayat kedua, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr itu ayat yang ketiga. Namun ayat yang kedua dan ayat yang ketiga turun serentak. Turun kepada baginda Nabi secara serentak. Bukan maksudnya turun ayat kedua tak lama lepas tu baru turun ayat ketiga. Tak macam tu. Sebenarnya turun secara serentak. Dalam masa yang sama berlaku pengangkatan hukum yang dinyatakan oleh ayat yang kedua. Maksudnya ayat yang ketiga mengangkat hukum yang telah diisbatkan oleh dalil yang kedua. Apa dia? Allah Ta'ala kata, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Mereka kalau ikut ayat yang kedua ini, tak kira siapa. Semua manusia, dah namanya manusia, dia akan rugi. Lalu datanglah dalil yang ketiga, ayat yang ketiga maksudnya, yang berbunyi, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalil yang berbunyi illal ladzina amanu, ayat yang ketiga ini sudah mengeluarkan atau sudah mengangkat sebahagian hukum yang telah dinyatakan di dalam dalil dalam ayat yang kedua. Sebab kalau mengikut ayat yang kedua, kalau ikut ayat yang kedua, tak ada siapa pun yang tak rugi, semuanya rugi. Lalu ayat yang kedua, ayat yang ketiga menyatakan ada juga orang yang tidak rugi. Jadi berlaku pengangkatan hukum. Asalnya semua manusia dihukumkan sebagai orang yang rugi.
Lalu ayat yang ketiga menyatakan bukan semua, ada yang tak rugi. Berlaku pengangkatan hukum bagi beberapa individu yang terkeluar daripada hukum kerugian. Cuma tidaklah ini dinamakan sebagai an-naskhu kerana ayat kedua dengan ayat ketiga adalah turun serentak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakan ayat yang kedua turun, tak lama lepas tu, seminggu, 2 minggu lepas tu baru turun ayat ketiga. Ketika itu baru kita boleh kata berlaku an-naskhu. Tetapi kalaulah ayat yang kedua dan ketiga tu serentak, contohnya, maka ia tidak dinamakan sebagai an-naskhu. Ini contoh bagi sifat lah, ataupun syarat. Satu orang sebut kepada kawan dia, a'ti fulanan jami'a amwali bisyarti an yakun faqihan. Berikan kepada orang tadi semua duit saya dengan syarat dia seorang yang faqih. Jadi kalau ikut ayat yang awal, berikan semua yang saya miliki kepada orang tersebut, maknanya tak kira apa benda, tak kira siapa orang tu pun kita bagi. Tetapi disyaratkan selepas tu dengan syarat dia seorang yang faqih, dia seorang yang faham terhadap selok-belok hukum hakam fiqah. Maka syarat yang didatangkan itu telah istilah macam mengangkat, dia telah mengangkat hukum asal. Kalau hukum asal tak kira orang tu faqih ke tak faqih, dia dapat. Tetapi disebabkan ayat ini, syarat dan juga ayat sebelum syarat itu adalah datang secara serentak, maka ia tidak dinamakan sebagai an-naskhu. Kerana syarat bagi an-naskhu hendaklah dalil yang kedua datang lebih lewat daripada dalil yang pertama. Atau istisna, ataupun istisna contoh macam illal ladzina amanu tadi. Kalau sifat, contoh dia apa? Contoh dia, kalau sebelum ni kita katakan, contoh kita kata a'ti, ataupun kita buat contoh kata uhibbu al-muslimin al-muhibbin li rasul. Kita buat contoh uhibbul muslimin al-atqiya, saya mencintai orang-orang muslim yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ikut semata-mata ayat uhibbul muslimina, dia akan memberi maksud saya sayang kepada semua orang muslim tanpa berkecuali, tak kira dia taat atau tidak taat. Tapi bila saya datangkan selepas tu sifat bagi orang mukmin yang saya cintai, iaitu mereka yang bertakwa kepada Allah, maknanya uhibbul muslimina. Lepas tu saya datangkan al-atqiya, iaitu mereka-mereka yang bertakwa. Kalimah al-atqiya telah mengeluarkan atau sudah mengangkat hukum kecintaan saya kepada semua orang mukmin. Sebenarnya saya hanya mencintai orang mukmin yang bertakwa. Tapi kita sayang pada orang mukmin sebenarnya tak kira dia bertakwa ataupun tidak, sebab semuanya orang mukmin. Cuma kalau contohnya satu orang sebut uhibbul muslimin ataupun uhibbul mu'minin al-atqiya, maka kalimah al-atqiya tidak dianggap sebagai nasikh kepada uhibbul mu'minin. Kenapa? Kerana dia datang dalam satu ayat. Dia datang serentak. Dia bukan uhibbul mu'minin, seminggu lepas tu ana la uhibbul al-mu'minin al-usah. Ketika itu kalau berlaku macam tu barulah dianggap sebagai an-nasikh dan juga al-mansukh. Tetapi apabila datang secara serentak antara dalil yang pertama dengan kedua, maka itu tidak dinamakan sebagai an-naskhu, fa inna zalika takhsisun kama taqaddam wa laysa naskha. Bahkan itu adalah at-takhsis, dan kita telah bincang panjang tentang isu at-takhsis. Harap tuan-tuan dapat ulang kaji balik tentang definisi at-takhsis, perincian at-takhsis sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, dan ia tidak dinamakan sebagai an-naskhu. Jadi innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Kita tak kata illa alladhina amanu itu menasahkan innal insana lafi khusr. Sebaliknya kita kata illa alladhina amanu itu adalah mukhassis kepada innal insana lafi khusr. Maksudnya berlaku at-takhsis, bukannya yang berlaku adalah an-naskhu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin kalau siapa yang tak ingat tentang tajuk at-takhsis, mungkin dia akan pening sikit lah. Tapi kita pernah bincangkan isu at-takhsis panjang lebar satu ketika dahulu. Maka boleh dirujuk kembali tentang definisi at-takhsis dan perincian-perinciannya, supaya kita dapat meringkaskan kefahaman kita dan juga
huraian kita. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada jenis-jenis an-naskhu yang berlaku di dalam syariat. Kita akan lihat jenis-jenis an-naskhu yang berlaku dalam syariat. Hari ini alhamdulillah kita sudah meneliti definisi an-naskhu. Apa dia an-naskhu? Raf'ul hukmi tsabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin akhar ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Ini definisi bagi an-naskhu. Dan alhamdulillah setiap kalimah yang dia ada dalam definisi ini bukan semata-mata kalimah tetapi memang berperanan untuk mengeluarkan sebarang benda yang bukan an-naskhu daripada termasuk dalam definisi an-naskhu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Nampaknya tak ada sebarang soalan. Moga-moga semuanya dapat faham dengan baik. Nampaknya tak ada soalan yang ditimbulkan. Semoga semuanya dapat memahami dengan baik. Jazakumullahu khaira. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.